Okey, kehangatan Sukma ni kita nak teruskan dengan dua tetamu istimewa kita hari ini. Ya. Tadi kita dah bawakan kita punya atlet daripada bola Johor sepak. basikal dan kemudiannya penjaring gol kekecewaan untuk Negeri Sembilan. Pemusnah Selangor. Yang main-main Khairi untuk menyaksikan Selangor dah menang 2 game dan mara ke peringkat suku akhir tu. Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan di sebelah saya ini adalah yang berbahagia Muhammad Khairuddin Osman, iaitu Esko Generasi Muda Sukan dan juga Modal Insan Selangor. Assalamualaikum, sihat? Khabar Muhammad? Senyum sampai telinga tau. Nampak so far so good lah. Sebelum saya start difahamkan penyokong Tegar Man United ni. Ya. Nasib baik tak pakai cap menu lah. Okey, baik, saya perkenalkan dulu di sebelah kanan saya yang berusaha Tuan Muhammad Nizam Marjugi yang merupakan pengarah eksekutif MSN Selangor, fan The Gunners. Tanya, top of literal tu. Itulah sebab dia top tu yang saya sokong dia. Silakan. Okeylah, YB, banyak negeri menampilkan atlet-atlet yang terbaik yang mereka ada. Ada yang mewakili Malaysia dan sebagainya. Tapi apa specialnya untuk kontingen Selangor kali ini? Terima kasih, Su. Saya suka jawapan player kita tadi. Ya. Bagus kan dia jawab. Atlet Selangor steady. Very confident. Yeah. Sangat confident. I think very positive thinking, confident, teamwork. Kelebihan kita adalah kita ada pool yang ramai. Di Selangor, population kita pun tinggi. Di samping kita ada pengarah kita yang sangat bagus dalam bidang sukan kita. So the structure yang ada di Selangor kita ni memungkinkan kita melahirkan menang tak menang nombor 2. Tetapi untuk kita masuk pertandingan, we are very positive and kita sangat optimis. Sehingga melihatkan kita antara juara yang paling banyaklah dalam Sukma 9 kali kan berbanding negeri-negeri lain. So kelebihan kita, negeri lain pun ada, pembangunan pun ada, tetapi saya kira struktur yang ada sejak daripada Sukma yang awal dulu memungkinkan kita terus melahirkan atlet-atlet yang baik bagi masa ke semasa. Kita dah ada sistem, kita ada pengurusan majlis sukan yang baik, kita ada staff yang baik, dan kita juga ada pool yang sangat ramai yang kita boleh bangunkan. Dengan sebab itulah kita sentiasa, pada saya, kita sentiasa dilihat sebagai pencabar kepada orang lain lah. Betul. So apa yang saudara Harry jawab tadi sangat saya gembiralah jawapan dia tu. Saya pun sendiri terkejutlah dengan jawapan seorang pemain yang mungkin jarang berdepan dengan media, tapi ini sesuatu yang sangat hebat. Dia boleh jadi host kan? Fluent. Betul. Baik, boleh cerita kita. Okey. 40 emas. 40 perak. 45 gangsa. Ini rasa macam tak cukup ke? Ataupun sebenarnya ini sasaran realistik kontingen Selangor? Sebenarnya pada saya lah, memang ini sangat realistik. Kita buat sasaran ini bukan kita sekadar buat mengikut suka. Kita ada by merit. Either sukan-sukan yang ada ini sekarang kita kaji satu persatu di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, dan sasaran yang kita berikan kepada setiap persatuan sukan ataupun setiap pasukan ini adalah berdasarkan prestasi semasa yang sedang. Current form lah. Dan juga saingan-saingan yang ada di negeri-negeri lain. Wow, Negeri Sembilan mesti dah tengok tu. Johor. Kita ada a few state yang berdasarkan sukan. Bukan sebab kita tak dominan untuk mana-mana sukan lah. Mungkin negeri Terengganu dominan dengan basikal. Johor dengan kenu. Tapi kita kena kaji satu persatu. Kalau merit ini sangat bagus sebab pada saya contohlah acara ribbon biru kan, Blue Ribbon, kita dah tahu Azim kuat 10.2. Kalau atlet saya buat 11, itu dah tentu saya tak hantar. Tunggulah lagi 2 tahun dia sampai 10.2 dan kita akan hantar. So that is merit yang kita buat dalam majlis sebab kita tahu Sukma ini bukan satu tempat untuk kita buat pendedahan, tetapi this is adalah form untuk kita mencari bakat baru untuk menjadi juara. So Sukma kita boleh anggap dia sebagai satu mini Olimpik dalam Malaysia. So dia sangat penting untuk Selangor sebenarnya. So kita buat apa yang kita tahu untuk kita dapat. Bukan kita just kalau YB kata kita 40, kita okey, dan tak sampai tak boleh. Tapi kita tak nak. Kita tahu. Juga kan? Yes. Itu bukan play safe, mungkin lebih.
daripada apa yang disasarkan oleh pihak kerajaan negeri dan YB sendiri, itu kita doa pada Tuhan, insya-Allah. Okey, Tuan Nizam. 41 pun dah kira lebih. Lebih dah dapat bonus lah kan. Saya nak sambung dengan Tuan Nizam sebab tadi ada sebut tentang betapa Selangor ini menjadikan platform Sukma ni betul-betul serius lah. Kalau daripada segi sasaran tu, daripada sukan mana yang memang diberikan tumpuan lebih lah untuk Tuan Yang Emas ni? Sebagaimana yang semua orang tahu, yang pertama sekali dah tentu daripada acara renang lah. Renang ni tak pernah gagal untuk memberikan kita lebih daripada 10 pingat emas setiap kali Sukma. Kalau nasib kita baik, mungkin lebih daripada itu yang kita boleh dapat. Yang keduanya, kalau kita tengok, kita ada 30 sukan. Kita tolak 8 sukan berpasukan. Dan kita ada lebih kurang 22 sukan individu. Kalau satu sukan menyumbangkan saya 1 gol, 30 lah. sudah ada 22, campur 10 sudah 32. Sebenarnya tak susah untuk kira tadi tu sebenarnya. Tapi that is very realistic sebab kita ada sukan yang banyak dan pool talent yang banyak, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Okey. YB, semua kontingen dulu macam struggle nak mempersiapkan kontingen, ialah sebab pandemik dan sebagainya. Tetapi dengan persediaan yang melangkaui fasa pandemik yang lalu, cukupkah untuk kontingen Selangor berada top 3 untuk edisi kali ini di Sukma, YB? Semua tidak boleh mendabik nak ukur orang ni dan orang itu. Tetapi dalam kita tak boleh nak ukur atlet kita sebab kita tidak ada temasya ataupun tournament yang kita nak test atlet kita. Betul. Cuma ukuran yang kita boleh buat ketika pandemik adalah kecergasan atlet kita itu sendiri. Okey. Macam mana? Kita ukur kecergasan. Sebab itulah di waktu pandemik, Majlis Sukan Negeri sentiasa memantau atlet kita melalui jurulatih mereka. So kecergasan sebagaimana yang saudara Nizam sebut tadi, ataupun Bob, orang kena ada Bob sebut Bob. tadi, kena Bob disebut bagaimana dia menilai prestasi atlet kita. Dan saya rasa kalau disebut tanya pasal pingat tadi, adakah kita optimis? Kita ada 426 acara. 40 pingat baru 10%. Dia tidaklah kata unreasonable optimism kita tu. Kita tidak terlalu gairah. It's a reasonable target, 40. Tapi saya beritahu pada Bob, itu minimum. 40 tu? 40 minimum. Jaga-jaga Bob. 40 minimum. Sebab kapasiti yang kita boleh pergi melalui atlet kita lebih daripada itu. So 10% 10 to 50% is possible. Kenapa tak tahu letak 50-60? Oh, itu dah tak reasonable lah kan. Lain pula pengiraan dia kan. Sebab Sukma paling hebat Sukma pun 20% punya pingat. That's the best yang kita boleh achieve. Okey. So ukuran dengan nama yang kita ada, dengan rekod yang kita ada itu, walaupun kita lalui pandemik, tetapi melalui persatuan jurulatih kita dan kerja kuat daripada Majlis Sukan Negeri Selangor, saya sangat-sangat yakin kita boleh achieve. Ada penggunaan orang kata sistem sains, penekanan sains sukan untuk menentukan tahap kecergasan atlet-atlet Selangor. Kalau kita lihat, kalau saya balik pada sejarah, sebenarnya MSN Selangor ni lah yang antara negeri yang mula-mula memperkenalkan sains sukan. Hebat. Tepuk sikit. Kalau tak silap saya masuk MSN Selangor ni pun tahun 1996, pada ketika itu dah ada Allah, saya sekolah MSNS Holding yang ataupun MSNS Sports Care yang mengawal ataupun menjaga atlet-atlet itu sampai satu tahap kita ada sampai ambulans sendiri kita ada. So maksudnya walaupun pada ketika itu saya masa tu barulah ada universiti buka sains sukan dan sebagainya, dan saya baru belajar dan sebagainya untuk sains sukan, tapi saya lihat pada ketika itu memang kita nampak rawatan sukan itu adalah sebahagian daripada sains sukan. Okey, betul. Macam mana kita nak cepat recovery, macam mana kita nak dapatkan atlet untuk cepat boleh masuk balik untuk bertanding. So saya penekanan sains sukan tu sehinggalah hari ini memang kita terapkan, dan kita percaya sains sukan ni sebenarnya banyak membantu atlet untuk antaranya recovery. Betul. Ya, macam saya gagal lah sebab saya dah kerja. Kalau dulu masa saya main rugby dulu kita exercise, kita buat apa benda semua, tapi sekarang saya dah gagal sikit lah. Sebab dah tak mampu nak mengawal sebab kita dah balik Position kerja. mana tu? Saya main first row. Hebat. Saya? Winger. Sebut of course lah. Okey, berbalik kepada sasaran tadi kan. Okey, untuk kontingen Selangor sebelum ini 43 pingat emas. Kali ini mungkin rendah sikitlah sasarannya, tapi itu minimum kan? Dia 40 lebih lah boleh pergi kot kan? Boleh. Okey, kalau daripada segi persiapannya, semua kontingen pun saya rasa memiliki
halangan yang samalah, pandemik, susah nak kumpulkan atlet dan sebagainya, banyak halangan-halangan yang lebih kurang sama. Jadi untuk edisi kali ini jangkaan Wabi untuk persaingan ataupun akan jadi lebih sengit ke ataupun mungkin kurang, bagaimana Wabi melihat sekarang ni? Persaingan. Sengit nombor satu sebab kita tidak tahu prestasi negeri lain. Betul. Itu yang paling Tak boleh nak rahsia. jangka juga kan? Dan kita jangkakan antara sengit itu adalah kerana ia terbuka kepada atlet umur 23 tahun. 23 lawan 21, barangkali ada mentally effect sikit. Mungkin kita tidak tahu. Ini persaingan yang kita akan hadapi. Cuma tidak ada kajian yang khusus yang katakan umur dengan strength itu dia signifikan. Tidak ada kajian itu. Okey. Jadi kita tahu kita ada atlet kita berhadapan dengan mereka yang lebih berumur daripada mereka, especially dari segi combat fight tournament. Tetapi we are relying on kecergasan kita lah. Kita harapkan kecergasan atlet kita dan keyakinan yang kita ada pada pasukan kita, I think we can overcome persaingan sengit yang disebut-sebut itu. Ada acara yang juara dunia pun boleh kalah juga. Betul, macam tak tahu tadi juga wushu kan. tahu. Wushu Kita tadi. tahu. World champ pun boleh kalah dengan atlet persaingan berusia tu 18 terbuka tahun. lah. Jadi dalam 20 perkataan lah. Kena kira tu pun. Bagi limit lah. Apa bezanya kontingen yang Selangor ada sekarang ni dengan yang sebelum-sebelum ni? Beza yang kita ada sekarang ni, macam kita pun maklum dalam tempoh pandemik ini dah lebih 20 lebih 20 perkataan. Ya. Dalam tempoh Belanja. dalam tempoh pandemik ni kita lihat kerajaan buka balik untuk kita boleh bersukan pada 1 hari bulan Jun 2022 dan kita adakan sukma pada September 2022. Ya. Mungkin beberapa sukan yang sangat teknikal akan menghadapi masalah dari segi latihan, terutama sukan seperti gimnastik, gym rama, terjun, yang mana dia adalah sukan teknikal yang perlukan masa yang agak panjang untuk berlatih bagi dia sampai kepada tahap yang sebenar. Ada atlet yang mungkin tak cukup masa untuk mendapat orang kata dia punya peak performance untuk dia tunjuk pada ketika sukma yang ini. Mungkin latihan yang tak cukup itu akan membuatkan prestasi agak menurun lah. Tetapi mungkin dengan semangat, dengan kekuatan yang ada yang seperti disebut oleh Yang Berhormat tadi, saya rasa saya tengok pada kita buat camp, kita buat training, latihan pusat yang terakhir ni, semangat yang sangat berkobar daripada atlet sebab pandemik tadi tu. Sebab dia memang menunggu sukma ni dah agak lama. Betul lah. Jadi dia nak sangat pergi walaupun Orang akan dia tak all out lah. dia akan all out. Kalau kata dia injured Lepas macam geram mana lah. pun dia akan cuba recovery cepat, cuba buat ni. Dan kalau dulu dia boleh tipu-tipu sebab dia banyak masa kan. Tapi sekarang kalau kita minta dia buat recovery, memang dia akan buat. Ya. Sebab dia kejar sukma ni punya time. Betul. Okey, sebelum Hebat berakhir tak ni hebat kan? tu, daripada Hebat. 20 jadi 200 perkataan. Tapi kan sebelum kita berakhir ni kan, agak-agak untuk emas pertama Selangor bila? Esok insyaAllah. Ini kita nak All the best. keyakinan daripada kontingen Selangor. Zul? All the best. Baik, terima kasih itu ucapkan kepada Yang Berhormat Muhammad Khairuddin Osman. Terima kasih. Tuan Exco kita, Exco Generasi Muda Sukan Modal Insan Selangor, sampaikan salam kami kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan juga bekas pemilih rugby kebangsaan. Oh tak, okey. Sorry. Tuan Muhammad Nizam Marjugi, Pengarah Eksekutif MSN Selangor. All the best. InsyaAllah, terima kasih. Bukan saja untuk Selangor, untuk Arsenal dan Man United.